Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana suara boleh dengar ke? Testing, suara testing. Hai. Dengar ke ni? Not sure. Oh, dengar. Okay. Oh, okay. Okay. Alright, baik. InsyaAllah kita akan mulakan kelas pengajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi kelas pengajian kisah-kisah para anbiya dan rasul, yang mana insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi kisah Nabi yang seterusnya. Bagi yang bertanya tentang kisah Nabi apa hari ini, insya-Allah kisah Nabi hari ini iaitu kita akan bermula dengan kisah Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim, yang mana pada minggu yang lepas kita telah membicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan anak sulungnya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi insya-Allah kepada penonton-penonton yang dihormati, yang bersama-sama dengan kita pada malam ini di Zoom dan juga di Facebook Live menerusi page Global Ihsan, saya juga telah sharekan di page saya. Begitu juga bersiaran di live IG. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi insya-Allah seperti biasa pada malam ini kita akan memulakan kelas pengajian kita. Memandangkan mungkin insya' semakin lewat sedikit, jadi saya telah dipinta oleh host untuk nak memulakan sedikit lewat 10 minit lewat lah daripada pukul 9 untuk nak memberikan ruang kepada sahabat-sahabat yang menunaikan solat isyak supaya dapat hadir bersama dengan kita pada malam ini. Baik, insya-Allah kita teruskan lagi kisah pengajian kita pada malam ini yang berkisah tentang kisah Nabi Ishaq alaihi salam, anak kepada Nabi Ibrahim. Yang mana kita telah sebutkan bahawa Nabi Ishaq alaihi salam lahir masa umur Nabi Ibrahim dah cecah umur 100 tahun. Yang mana sebelum ni kita ada sebut bahawa Nabi Ishaq ni dilahir selepas daripada abang dia Nabi Ismail, lebih kurang 13 ataupun 14 tahun selepas daripada kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Masa ibu dia Sarah diberikan khabar gembira di atas kelahirannya, masa tu pun Sarah dah mencapai usia 90 tahun. Masa malaikat datang kan, kalau ingat minggu lepas ataupun pada minggu lagi satu yang lepas, kita dah bincang bahawa ada malaikat dan datang ke rumah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim bertanya tentang Nabi Ibrahim tanyalah siapa tetamu ni, dan mereka datang khabar untuk nak bagi tahu bahawa Nabi Sarah mengandungkan anak mereka iaitu Ishaq. Fabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Yang mana para malaikat ni dibagi tahu kepada Nabi Ibrahim
kami telah berikan khabar gembira tentang kelahiran Ishaq, iaitu anaknya selepas daripada Nabi Ismail, seorang Nabi yang termasuk daripada kalangan orang-orang yang saleh. Kami telah limpahkan keberkatan di atasnya dan ke atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang berlaku zalim terhadap diri masing-masing. Itu kisahnya lah. Maksudnya Nabi Ishaq ni lahir 13 atau 14 tahun selepas kelahiran Nabi Ishaq. Allah puji Nabi Ishaq dalam pelbagai ayat dalam Al-Quran, yang mana antaranya Nabi SAW sendiri sebutkan dalam hadis. Bila ditanya, Nabi kata orang yang mulia, putera orang yang mulia, putera orang yang mulia, putera orang yang mulia, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Maksudnya berdereklah keturunan Nabi Ibrahim ini yang merupakan para Nabi. Sebab itu mereka ini adalah keturunan yang mulia. Anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Keempat-empat berturut-turut susu galu keturunan ini adalah merupakan para Nabi dan para Rasul. Ada sebahagian daripada ahli kitab menyebutkan bahawa ketika Nabi Ishaq bernikah dengan seorang wanita bernama Rifqah binti Batwail, masa tu usia Nabi Ishaq dah mencecah umur 40 tahun. Masa tu Rifqah ni adalah wanita yang mandul. Kemudian Nabi Ishaq berdoa kepada Allah untuk isterinya supaya dapat mengandung. Kemudian dia melahirkan dua anak, yang anak kembar. Yang pertama yang namakan sebagai Ais, yang kemudiannya orang-orang Arab ni dipanggil Ais lah. Ais yang dianggap sebagai bapa kepada bangsa Romawi. Yang kedua lahir dalam yang kedua dinama sebagai Yaqub, ataupun nama sebenarnya adalah Israel. Yang kalau kata keturunan Bani Israel ni datang daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, berdasarkan kepada nama Nabi Yaqub itu sendiri, iaitu Israel. Dan sebahagian daripada ahli kitab menyebutkan bahawa Ishaq dia lebih sayang Nabi Ishaq ni dia lebih sayang Ais. Mula-mulanya dia lebih sayang Ais daripada Yaqub, sebab itu adalah anak pertama dia. Tetapi Rifqah, isteri dia, lebih sayang kepada Yaqub sebab dia lebih manja, lebih kecil. Jadi diorang kata ketika usia Nabi Ishaq ni dah tua dan penglihatan Nabi Ishaq ni mula kabur, pernah dia minta makanan daripada Ais. Kemudian Nabi Ishaq perintahkan dia untuk pergi berburu dan masak untuk dia. Dengan maksud dia, Nabi Ishaq ni nak minta keberkatan dan berdoa kepada Allah untuk dia lah. Jadi Ais ni seorang pemburu yang handal, so dia pun pergi berburu. Rifqah pun, isteri dia, minta kepada anaknya, adik dia iaitu Yaqub, untuk nak sembelih 2 ekor kambing yang paling baik dan memasak masakan yang paling disukai oleh ayahnya. Kemudian Rifqah, isteri ibu ni, diperintahkan dia untuk nak hidangkan sebelum kedatangan abang dia, Ais tersebut, supaya ayah dia doakan dia dulu. Kemudian Rifqah pun pakaikan Ais pakaian Al-Ais kepada Nabi Yaqub. Lepas tu dia perhiaskan siap-siap semua. Dan kemudian ketika Yaqub datang kepada ayahnya dan dihulurkan makanan tersebut kepada ayahnya, Nabi Ishaq masa tu sampai tak kenal Yaqub ni, sebab di make up lain macam. So bila ditanya siapa kamu, Nabi Yaqub kata your son. Kemudian Nabi Ishaq pun peluk dan dia kata daripada suara kamu, sebab masa tu Nabi Yaqub ni dia Nabi Ishaq dah tak nampak sangat kan, penglihatan dia dah kabur, so dia dah tak berapa cam dah. So cumanya dia datang, dia peluk, dia pegang-pegang badan, dia kata daripada suara engkau macam Yaqub, tapi daripada kulit dan baju engkau macam Ais, sebab ibu dia Rifqah pakaikan baju Ais dekat Yaqub. Kemudian lepas makan, Nabi Ishaq pun berdoa agar diberi kemampuan lebih daripada saudara-saudara yang lain dan menjadi pemimpin bagi mereka dan seluruh bangsanya setelah nanti dia dikurniakan anak. Kemudian Nabi Yaqub pun pergi dan datanglah Ais. Dia pun bawa makanan yang diinginkan oleh ayahnya. So Nabi Ishaq tak nampak, dia tanyalah siapa ni. Dia kata
Ais pun jawab, ni makanan yang kau inginkan lah. Kemudian Nabi Ishaq pun bagi tahu, bukan ke engkau baru sahaja bawakan makanan tu untuk aku, dan aku dah makan dan berdoa untukmu. Sebab dia ingat yang Yaqub tadi tu macam Ais. Dia pun confused. Sebab Yaqub tak bagi tahu tu dia kan. Bila dia jawab your son tu, suara dia tu macam tak apalah, sikit je. Tapi bila Nabi Ishaq peluk-peluk, dia ingat Ais. Sebab Rifqah ni nak Nabi Ishaq ni doakan untuk Nabi Yaqub. Kemudian Ais kata, tak, aku demi Allah tak ada datang tadi. So daripada situ Ais dia tahu bahawa adik dia dah mendahului dia, dan masa tu dia dah mula rasa jealous kepada Yaqub. And sebahagian kalangan ahli kitab juga ada sebut bahawa Ais pernah mengancam untuk nak membunuh Yaqub bila orang tua dia dah meninggal. Dan Ais dia minta kepada ayahnya untuk didoakan. So Nabi Ishaq didoakanlah supaya keturunannya membesar kuat, diberi kelebihan rezeki dan buah-buahan. And masa ibu dia dengar bahawa Ais berjanji untuk nak bunuh Yaqub, dia pun perintahkan Yaqub untuk pergi jumpa dengan seorang bibik dia di daerah Haran. Dan dia pun minta supaya anak dia tinggal dekat sana sampai perasaan abang dia tu reda sikit, dah kurang jelas, dah tak marah lagi. And dia pun nasihatkan kepada Nabi Yaqub untuk nak bernikahlah ketika itu. Dan perempuan tersebut dikatakan bernama Laban. Dan dia pun berkata kepada suaminya Ishaq agar Rifqah ni tadi perintahkan Yaqub untuk nak kahwin dan kemudian berdoa untuk dia. Dan kemudian Nabi Yaqub pun pergi daripada kampung dia saat itu. Dan bila dia sampai dekat satu tempat, dia tidur kat sana, dan dia ambil sebiji batu yang dia letak di bawah kepalanya, kemudian dia tertidur. Kemudian dalam tidurnya tu dia bermimpi macam para malaikat naik turun, yang mana Allah berfirman, ya Allah kata kat dia, aku akan memberikan barakah kepadamu dan memperbanyakkan anak keturunanmu, dan aku akan sediakan tempat ini bagimu dan anak keturunanmu. Dan masa Nabi Yaqub terbangun, dia rasa happy dan dia gembira, dia bernazar kepada Allah, sekiranya dia dapat kembali kepada keluarga dia dengan selamat, dia akan membangunkan sebuah tempat ibadah kepada Allah, dan seluruh rezekinya akan daripada 1/10 tu akan dikhususkan untuk agama Allah. Kemudian dia ambil batu yang digunakan untuk bantal tu, kemudian dia namakan tempat tersebut dengan dia jadikan tempat tu sebagai tempat tanda lah. So dia disebut sebagai Baitullah, yang mana sekarang ni dikenali sebagai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang dibangunkan asalnya oleh Yaqub. Bahasa orang putih dipanggil Jacob, sebagaimana yang kita nanti akan jelaskan lah. Dan bila sampai di tempat pakciknya di Haran, so dekat sana dia tahu pakcik dia ada 2 anak perempuan. Yang tertua dipanggil sebagai Layyah, dan yang termuda dipanggil sebagai Rahil. Rahil ni dia cantik lagi lah daripada Layyah. Dan kemudian Nabi Yaqub pun mohon keizinan untuk berkahwin dengan Rahil, dan pakciknya pun bersetuju dengan syarat Nabi Yaqub boleh gembalakan kambing dia, usahakan ternakan kambing ayahnya ni, mentuanya ni, selama 7 tahun. Dan setelah beberapa tempoh berlalu, dengan kehidupannya dengan Laban, pakciknya ini, dan juga setelah diberkahwin, satu malam ni dia didatangi oleh Layyah, iaitu kakak ipar dia lah. So memang masa tu dikatakan pandangan mata Layyah ni sangat lemah dan mempunyai wajah yang tak berapa nice lah, tak berapa cantik lah, senang cerita. Jadi masa bangun pada pagi hari, Yaqub pun dia dia pun kata, engkau telah tipu. Maksudnya sesungguhnya engkau dah janji untuk nak nikahkan aku dengan Rahil, tetapi lepas aku kahwin, bangun pagi tu tengok
sebab mungkin dulu dia tutup kan, tak nampak. Tengok-tengok bukan Rahil, tapi kakak dia Layah yang tak berapa cantik. Jadi pakcik dia pun kata bukan kebiasaan kami untuk nak kahwinkan si adik sebelum kakak. Jadi kat situ dia katalah, kalau engkau betul-betul sayangkan Rahil, kerjalah lagi 7 tahun dan aku akan nikah kaukan dengan Rahil. So Nabi Yaqub pun terus bekerja selama 7 tahun dengan pakciknya tu. Kemudian pakciknya pun mempertemukan Rahil dengan saudaranya Layah, yang pada masa itu syariat pada masa itu membenarkan untuk nak mengkahwini dua adik-beradik sekaligus. Kan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh untuk nak kita kahwin dengan si kakak dan adik pada masa yang sama. Jadi itu berbezalah manhaj. Allah pun dah kata dalam Quran, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan setiap daripada syariat itu ada manhaj yang tersendiri. So mungkin ada beberapa amalan syariat itu berbeza walaupun akidah yang satu. Kemudian bila dengan ada kelemahan pada Layah sebabkan kekurangan wajahnya, fizikalnya begitu, dan Layah ni dia ada anak yang diberikan nama sebagai Zulfa, dan Rahil ada anak lain ataupun pula ada anak nama ni Balha. And Allah pun kurniakan kepada Layah ni beberapa anak lelaki. Anak yang pertama Nabi Yaqub adalah Rubail, kemudian Syam'un, kemudian Lawah, dan kemudian Yahuda. Dan keadaan itu telah menjadikan Rahil ni cemburu, sebab masa tu dia belum hamil lagi masa tu. Kemudian Balha ni, Balha ni dia adalah hamba lah. Dia adalah hamba. Jadi hamba di Balha pun hamil juga. Rahil belum lagi mengandung. Dan daripada Balha ni lahir anak-anak lelaki yang dinamakan sebagai Dan. Kemudian Balha tersebut pun melahirkan anak lelaki yang lain yang dinamakan sebagai Natfali. Kemudian Layah pun diserahkan hamba di Zulfa, atau anaknya Zulfa ini kepada Yaqub, dan hamba. Dan Zulfa ini dia pun lahirkan dua orang anak-anak lelaki, iaitu Ja'ad dan Ashir. Lepas tu Layah pun hamil lagi dan lahirlah anak lelaki yang kelima yang dinamakan sebagai Yasakhir. Dan kemudian Layah pun hamil lagi dan lahirkan anak lelaki lain yang dinamakan sebagai Zabilun. Dan lepas tu Layah pun lahirkan anak perempuan yang dinamakan sebagai Dina. So hasil perkahwinan dengan Layah, Nabi Yaqub dikurniakan 7 orang anak. Dan Rahil ni masih lagi belum dikurniakan anak. Dia pun rasa macam sedih. Dia berdoa kepada Allah supaya dia pun dapat dikurniakan anak-anak lelaki daripada suaminya Nabi Yaqub. Maka Allah Ta'ala pun kabulkan doa Rahil. Maka Rahil pun hamil, dan Rahil pun melahirkan seorang anak-anak lelaki yang sangat-sangat handsome, yang tak ada sesiapa pun yang lebih indah rupanya daripada manusia ini, yang dikenali sebagai Yusuf, ataupun yang kita panggil sebagai Nabi Yusuf alaihissalam. Masa tu diorang ni tinggal lagi dekat Haran, dan Yaqub masih lagi mengerjakan kambing-kambing atau mengembalakan kambing-kambing pakciknya Laban. Dan selepas tu lepas dia menikahi dua puteri Laban, dan dia terus menetap di Haran selama 20 tahun dekat Syam lah, masa tu dekat Baitul Maqdis. Dan selepas tu Nabi Yaqub pun minta kepada pakciknya Laban agar dia boleh balik berjumpa dengan keluarganya. Dan Laban pun kata, okey, aku pun dah diberi banyak macam-macam rezeki kerana-mu, maka ambillah harta aku sesuka hati engkau lah. Dan Nabi Yaqub pun kata, kalau macam tu bagikan kepada aku setiap anak kambing yang dilahirkan pada tahun ini yang berwarna belang-belang, dan setiap anak kambing yang berwarna hitam bercampur putih.
dan juga anak kambing yang tak bertanduk dan berwarna putih. So pakcik dia kata okay fine, dia ada special request daripada Nabi Yaqub. Kemudian Nabi Yaqub pun dia ambil potongan dahan daripada pokok laus yang masa tu masih basah berwarna putih dan dikupas kulit dia. Kemudian dia minum masa itulah. Dan kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Yaqub supaya kembali ke negeri ayahnya Ishaq dan juga kaum dia. Dan dia berjanji untuk nak menyatukannya, dan Allah berjanji untuk nak satukan dia dengan ayahnya. Kemudian dibawa harta-harta dia dan dia pun pergi tinggalkan negeri mereka ataupun Laban, tempat pakciknya tu. Dan setelah bertemu dengan Yaqub, Laban pun dia macam adalah konflik dia lah dengan Nabi Yaqub masa tu. Kemudian Nabi Yaqub ni masa tu dia tak tahu sebab Rahil ni dia pergi ambil patung-patung milik Laban. So masa tu Nabi Yaqub dia tak tahu pun yang patung-patung tentang patung-patung pakciknya tu. Dia tak mau pun ambil patung-patung tu sebenarnya. And yang ambil tu anak kepada Laban, isteri kedua kepada Nabi Yaqub, Rahil. Dia ambil sembunyi-sembunyi patung-patung tu dan untuk ni nak bawa pergi. Masa itulah berlakulah konflik di antara keluarga-keluarga tu sikit. Sampailah akhirnya Nabi Yaqub pun keluar dan dia sampai kepada satu daerah ni. Nabi Yaqub disambut oleh para malaikat, dan kemudian Nabi Yaqub pun dia kirimkan seorang utusan kepada saudaranya, abang dia iaitu Ais, untuk nak cuba berbaiklah ketika itu. Dan masa tu utusan dia pun pulang dan sampaikan kepada Nabi Yaqub bahawa Ais dah berkeluar, dibawa 400 orang pergi kepada dia sebab mungkin nak bunuh ke nak serang ke. Dan Nabi Yaqub ni dia memang sangat takut lah. Dia takut bila dengar abang dia nak pergi bunuh dia. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah lindung dia daripada kejahatan abangnya Ais tersebut. Dan dia pun sendiri dah siapkan hadiah yang besar untuk nak bagi ke abang dia. Dia dah siapkan 200 ekor kibas, 20 kambing jantan, macam-macam lah. Ada untanya, ada lembunya untuk nak dihadiahkan kepada abang dia, hasil daripada ternakan dia yang didapat daripada pakciknya Laban. Kemudian Yaqub pun menyuruh beberapa budak dia untuk nak bawa ataupun mengiringi haiwan-haiwan tersebut lah. Dan dia kata, dipesan kalau kau jumpa dengan Ais, dia tanya siapa punya ni, untuk siapa, cakap kat dia adalah milik hamba engkau Yaqub, dan dia hadiahkan semua ni untuk kamu Ais. Kemudian itulah konflik Nabi Yaqub dengan abang dia. Dan pokok ceritanya is Nabi Yaqub pun dia buat perjalanan lah, dia pun balik sebab dia risau lah kalau kata berlaku konfrontasi. So akhirnya sebahagian ahli kitab juga dia ada sebutkan kisah tentang Dina binti Yaqub, anak perempuan kepada Nabi Yaqub, hasil daripada perkahwinannya dengan Layah. Yang mana kemudiannya Dina adalah kisah dia dengan Syahim bin Jamur yang memaksa dia untuk nak adalah dia melamar semua bla bla bla. Tapi kisah Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub ini sebenarnya tidak banyak diceritakan, melainkan setelah apa kisah-kisah yang ada disebutkan sebahagiannya oleh ahli kitab, dan juga apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yaqub bersama dengan Nabi Yusuf. And as for information juga, Rahil selain daripada melahirkan Nabi Yusuf, dia selepas tu dia melahirkan lagi adik Nabi Yusuf yang dinamakan sebagai Bunyamin. So Bunyamin ni dan Nabi Yusuf ni adalah adik-beradik betul. Yang lain-lain ni semua adalah adik-beradik tiri. Tiri ke? Ataupun tiri lah kot. And kemudian bila melahirkan Bunyamin, Rahil ni pun meninggal. So anak-anak lelaki Nabi Yaqub ni ada 12 orang. So daripada isterinya Layah lahir tadi kita kata Raubil, Syam'un, Lawi, Yahuda,
Yashakhir, Zabilun, dan daripada Rahil lahirnya Nabi Yusuf, Bunyamin, dan daripada hamba dia Rahil lahirnya Da'ad dan Natfali, dan daripada seorang hamba Layah lahirnya Ja'ad dan juga Ashir. Jadi akhirnya Nabi Yaqub ni sempat mendatangi ayahnya Nabi Ishaq, dan dia pun menetap di sana di daerah Kanaan, di mana Nabi Ibrahim atuknya dulu pernah tinggal. Dan tak lama kemudian Nabi Ishaq pun jatuh sakit dan meninggal dunia dikala usia 180 tahun, dan Nabi Ishaq dimakamkan oleh kedua puteranya Ais dan Yaqub berdampingan dengan atuk mereka Nabi Ibrahim, yang mana kalau kita tengok, Masya Allah, usia manusia pada zaman tu masih lagi dekat-dekat 200 tahun kan. Nabi Ibrahim pun disebut usianya dalam sekitar tu juga, hampir 200 tahun usia dia, 70 tahun, begitu kan. Itu apa yang diceritakan. Kemudian apa yang kita nak ceritakan ialah kisah Nabi Yaqub berserta dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam, dia cerita dia segandingan dengan Nabi Yaqub. Kalau kita nak tahu, Allah dia memperuntukkan satu surah yang khas untuk Nabi Yusuf alaihissalam pada juzuk 12. Itu penuh dengan kisah Nabi Yusuf yang disusun cantik, yang mana saya boleh katakan itu antara kisah yang paling indah diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu juga adalah antara surah yang menjadi favourite saya juga, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saya nasihatkan kepada semua yang hadir, if ada peluang, bacalah surah Yusuf dan juga terjemahan daripada Nabi Yusuf. Sesungguhnya dia ada pengajaran yang sangat-sangat baik. Baik, kisah Nabi Yusuf, anak kepada ibunya Rahil bin Yaqub, kan? Yang mana Allah pun sebut dalam Al-Quran, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Quran. Sesungguhnya kami akan menceritakan kepada kamu kisah yang terbaik yang telah kami wahyukan kepadamu di dalam Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sedangkan kamu sebelum ini termasuk daripada kalangan orang-orang yang belum tahu tentang kisah ini. Ini ayat yang pertama sekali. Ayat 1 sampai 3 dalam surah Yusuf sendiri Allah dah sebut. Awal-awal lagi start memang Allah dah kata, kami akan cerita kepada kamu kisah yang sangat indah ini. Yap, actually ini macam saya bagi tahu, this is the best story yang kita boleh baca di dalam Al-Quran, iaitu surah Nabi Yusuf. Okay. Kemudian apa yang Allah kata? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah turunkan Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu dapat berfikir dengan baik. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Sebab tu sangat penting bagi kita semua untuk nak mendalami bahasa Arab. Yang penting, ini bahasa yang sepatutnya kita dahulukan. Bahasa yang mana kalau kita tengok masyarakat hari ini dah mula abaikan. Kalau kita pun nak ajar anak kita, kalau boleh kita nak anak kita pandai English dulu. Tak pandai Arab pun tak apa. Sebab kita rasakan bahawa bahasa Inggeris ni adalah bahasa perantara, bahasa yang penting. Memang kita tak nafikan itu bahasa yang sangat-sangat penting, tetapi janganlah kita lupakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sebab Al-Quran itu kalamullah yang kita kena baca, yang kita cuba nak fahami kisah-kisahnya. At least bila kita faham bahasa Arab tu, bila kita baca Al-Quran tu, memang kita akan rasa perasaan yang lain macam. Kita akan lebih mudah tersentuh, dia akan membantu kita untuk nak menghayati, mentadabbur dan sebagainya. Maka sebab tu uslub Al-Quran, bila Allah cerita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran ini, Masya Allah, Tabarakallah, dia memang memberikan implikasi dan impak yang besar kepada kita yang membaca kalamullah ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun sebut
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي من به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Allah kata, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan tidaklah pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami telah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuk dengan Quran itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan Allah yang menjadi kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ingatlah bahawa Allah lah tempat kembalinya semua urusan. Baik, kemudian kita akan masuk kepada kisah Nabi Yusuf alaihi assalam. Okey. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di kalangan ahli tafsir ada menyebut ketika Nabi Yusuf masih kecil dan belum lagi mencapai usia baligh. Nabi Yusuf alaihi salam dia bermimpi. Dan dalam mimpi tersebut dia terlihat 11 bintang yang merupakan isyarat jumlah adik-beradik dia. Kan Nabi Yusuf ni termasuk Nabi Yusuf ada 12. Di mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan yang merupakan isyarat matahari dan bulan ni isyarat orang tua dia lah. Matahari tu ibarat ayah dia, bulan tu ibarat ibu dia. Dan kesemua, tak tahu macam mana rupanya, tapi kesemua bintang-bintang itu bersujud kepadanya sampai Nabi Yusuf itu pun berasa takut dan gemetar melihat mimpi itu. Dan bila Nabi Yusuf bangun, diceritakan mimpi itu kepada ayah dia, dan ayah dia iaitu Nabi Yaqub pun tahu bahawa satu hari nanti Nabi Yusuf akan mendapat kedudukan yang tinggi, satu mungkin jawatan, darjat yang tinggi dekat dunia dan di akhirat. Sebab tu orang tua dia iaitu Nabi Yaqub alaihi salam dalam mimpi itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ayahnya perintahkan kepada Nabi Yusuf untuk nak rahsiakan mimpi itu dan tak ceritakan kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka ini tidak dengki ataupun hasad. Macam mana yang berlaku kepada Nabi Yaqub sebelum ni kan. Akibat daripada hasad adik-beradik itu boleh menyebabkan berlakunya pertelingkahan yang tidak dipuji kesudahannya. So, jangan buat main. Gaduh adik-beradik ni bukan hal remeh-temeh. Bagi ibu bapa, cuba untuk nak elakkan daripada perkara-perkara yang boleh membuatkan anak-anak berbalah. Especially bagi parent-parent yang mungkin banyak harta, yang akan mewariskan banyak timbunan harta dia kepada anak-anak dia. So, rancanglah baik-baik, wasiatlah baik-baik, planlah baik-baik supaya kelak bila kita dah meninggal, anak-anak kita ni taklah bergaduh, berperang, bermasam muka sebab nak rebutkan harta kita. Dan kita telah melihat sebenarnya dalam macam-macam kejadian, keluarga kita, kawan-kawan kita, orang di luar sana, yang mana adik-beradik yang dulunya baik, kamcing, tetapi bila bab soal harta ni, mereka akan bergaduh, bercerai-berai, tidak bertegur sapa berpuluh tahun lamanya. Kan? Sometimes kerana benda yang kecil, apatah lagi kerana harta yang banyak. So that's why jangan fikir sangatlah dalam bab-bab nak tinggalkan harta ni kepada anak-anak pinak kita. Melainkan dalam apa yang diridai oleh Allah Azza wa Jal. And plan elok-elok, insya-Allah, moga-moga Allah elakkan keluarga kita daripada terlibat dalam pertelingkahan yang memecah belahkan silaturahim. Baik. Kemudian apa kata Nabi Yaqub alaihi salam?
Nabi Yaqub alaihi salam, dia sebut, dia minta kepada Nabi Yusuf ni supaya tidak menceritakan mimpi itu kepada sesiapa. So sebahagian daripada ahli kitab dia menceritakan bahawa Nabi Yusuf alaihi salam dia ada menceritakan mimpi itu kepada ayah dia dan saudara-saudara dia. Tapi pendapat ini salah. Nabi Yusuf ni disampaikan kepada ayah dia sahaja. Bila Allah berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka, maksudnya demikianlah Tuhanmu yang telah memilih kamu menjadi nabi, iaitu macam mana yang kau telah mimpi dalam mimpi agung tersebut. Maksudnya Allah telah plan untuk Nabi Yusuf ini satu perancangan yang baik dan dia perlu rahsiakan. Yajtabika rabbuka, Tuhanmu telah memilih kamu. Maksudnya Allah telah memilih kamu sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, dan telah mengajarkan kepadamu untuk mentakbir mimpi-mimpi, iaitu Allah berikan kefahaman kepada Nabi Yusuf untuk nak faham tentang maksud-maksud daripada pelbagai mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan disempurnakan nikmatnya kepada kamu, iaitu dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Yusuf. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarga Nabi Yaqub. Kemudian Allah kata, kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq, macam mana Allah telah kurniakan nikmat wahyu itu kepada dua orang ayah kamu, iaitu ayah kamu Ishaq dan juga atuk kamu Nabi Ibrahim alaihi assalam. So itu nikmat yang Allah, macam mana Allah berikan kepada ayah dan atuk dia, Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi assalam. Ayah dia Nabi Yaqub. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Azza wa Jal pun sebut lagi dalam firman dia, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah bahawa kamu beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub. Katakanlah kamu beriman. Kemudian sebab tu Nabi SAW dulu pernah ditanya dalam sebuah hadis. Nabi kata, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi jawab, Yusuf. Dia adalah seorang Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, anak kepada kekasih Allah. Itu kelebihan Nabi Yusuf yang luar biasa lah. 4 susu galuh dia adalah daripada kalangan ni. Dan kemudian Allah Azza wa Jal sebut lagi dalam surah Yusuf. Allah kata, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Dia kata dia punya adik-beradik ni dah mula jealous. Dia kata sesungguhnya Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin ni ayah kita lagi sayang. Anak kepada Rahil ni, adik-beradik Nabi Yusuf ni dah mula rasa jealous, kan? Padahal kita ni patut lebih bagus lah. Kita ni lebih tua, kita ni lagi banyak tolong. Tapi kenapa ayah kita lagi sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin daripada ibunya Rahil yang telah meninggal dunia? Kemudian kata adik-beradik Nabi Yusuf, uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Salah seorang daripada adik-beradik dia kata, kita bunuh Yusuf dan buang dia dekat satu daerah yang tak dikenali,
supaya perhatian ayah kita ni hanya tertumpu pada kita saja. Dia dah tak ada lah. Dah tak ada Yusuf ni. Happy lah dia. Dan lepas tu kita jadi anak-anak yang baik. Tapi salah satu daripada adik-beradik Nabi Yusuf kata, jangan kita bunuh Yusuf. Tapi kalau nak, kita pergilah tinggalkan dia dekat satu telaga. Nanti tiba-tiba ada mana-mana orang-orang yang mengembara ni jumpa, dia pergi pungut. Itulah cerita kedengkian adik-beradik Nabi Yusuf kepada Bunyamin, disebabkan sayangnya dia kata ayah dia sayang kepada dia lebih. Padahal dia kata kami ni lebih ramai kan dia daripada ibunya Laiyah ni semua. Dia kata kami ni lebih ramai, kami lebih kuat. Tapi dia pun salahkan ayah dia, kata inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita ni memang sangat-sangat confused dah ni. Kan masa tu Nabi Yaqub pun mungkin dah makin tua. So dia pun bermesyuarat untuk bunuh Nabi Yusuf. Yang kita kata dia plan nak buang ke satu daerah mayat dia supaya orang tak jumpa lagi. Dan lepas tu kita bertaubat lah, kita jadi baik balik lepas daripada tu. Tapi seorang tu dia kata, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Salah seorang adik-beradik dia kata, salah seorang adik-beradik itu ada berbeza riwayat. Sebahagian mufassir kata dia adalah abang tiri dia Syam'un. Ada yang mengatakan Yahuda. Tapi ada juga yang kata anak sulung Nabi Yaqub iaitu Raubil. Jangan kita bunuh dia, tapi kita tinggalkan dia dekat telaga supaya ada orang boleh pungut. Itu tindakan yang lebih utama untuk nak mereka lakukan. Kemudian Allah Azza wa Jalla sambung lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Dia pun kata di pujuk ayah dia kata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tak percaya pada kami? Padahal kami orang yang always nakkan kebaikan untuk adik kami ni. Jomlah, bagilah kami nak bawa dia pergi berjalan-jalan esok supaya dia dapat enjoy, dapat main-main. InsyaAllah kita akan jaga. Tapi Nabi Yaqub ni dia dah sense something. Dia pun kata, aku khawatir kamu pergi bersama Yusuf. Yusuf ni anak yang paling disayang lah. Sebab aku khawatir kalau nanti kamu terleka, dia akan dimakan oleh serigala. Tapi anak-anak dia pun kata, kalau dia pun diserang oleh serigala, kami ni kuat ayah. Jangan risau. Kalau kami biarkan Yusuf ni kena serang serigala, kamilah yang rugi. Malulah kami. Kami kuat ni, kami ramai. Dia pun pujuk supaya Nabi Yaqub ni boleh bagi keizinan, ayah dia bagi keizinan untuk nak bawa adiknya ini. And kemudian akhirnya Nabi Yaqub pun berikan keizinan. Dan sebahagian daripada riwayat ahli kitab disebut Nabi Yaqub suruh Nabi Yusuf ni pergi ikut belakang saudara dia punya adik-beradik dia ni. Sampai dekat tengah-tengah jalan lah, dia suruh ikut. Itu sebahagian daripada riwayat ahli kitab. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebut lagi dalam Quran, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Dia kata masa diorang pun dah pergi, diorang pun dah sepakat, diorang pun buat konspirasi, diorang pun tinggalkan Nabi Yusuf dalam telaga yang jauh. Kemudian dia pun kata dia pun datang balik jumpa dengan ayah dia. Waja'u abahum 'asha'an yabkun. Dia pun datang, dia kata dia orang datang jumpa ayahnya pada dah waktu malam lah, ataupun petang, menangis, pura-pura menangis. Kemudian
Kata mereka, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Menangis. Dia kata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami tengah berlumba-lumba, tengah main-main, dan kami tinggalkan Nabi Yusuf ni dekat barang-barang kami. Tiba-tiba kami balik tu dia dah kena makan dengan serigala, dan mesti ayah tak percaya kan dengan apa yang kami cakap. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusakum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dia pun datang dibawa satu baju yang dia orang dah letak, dia dah lumurkan dengan darah yang palsu. Kemudian Nabi Yaqub pun kata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan kesabaran yang baik itulah, kesabaran itu hanya Allah lah sahaja tempat aku nak memohon pertolongan. Dia kira kata Nabi Yaqub sedih, menangis, minta kepada Allah Azza wa Jal. And tapi yang bagusnya is kalau kita tengok dalam kisah bila dia orang bawa darah ni kan, baju yang berlumuran darah tu sebenarnya darah seekor anak kambing yang dia dah sembelih, dan dia orang ambil darah tu, dia letak dekat baju Nabi Yusuf untuk nak buat konon-konon Nabi Yusuf ni dimakan oleh serigala. Dan dia orang cubalah koyak cari-carikan juga baju tu nak tunjukkan bukti bahawa adik mereka ini telah dimakan oleh serigala. Kemudian dalam riwayat ahli kitab, Rubail, abang sulung kepada Nabi Yusuf ni, dia yang dikatakan dia yang bagi cadangan supaya Nabi Yusuf ni ditinggalkan dekat telaga, dan dia cadangkan semula supaya bila tengok ayah dia menangis, dia kesian, dia kata kita tak apalah, kita ambil lah balik, mungkin Yusuf masih ada lagi kat telaga tu, kita bagi balik. Tetapi diorang dah terlupa dah kat mana telaga tersebut, dan pada masa yang sama akhirnya Nabi Yusuf dah tak ada dalam telaga tersebut. So masa tu dikatakan Rubail ni menangislah, menyesal, koyak-koyak baju dia. Ini yang dikatakanlah asal kisahnya. Dia orang tinggalkan, dia orang balik, tapi dia orang tak bagi tahu ayah dia lagi yang Nabi Yusuf dah hilang. Tapi bila balik tu menyesal, dia nak pergi ambil balik Nabi Yusuf, dah tak ada dalam terigi tu. So dia orang kata, alamak sudah, kat mana nak cari Nabi Yusuf? So bila dia orang dalam keadaan panik, dia orang pun nampak kambing tu, dia orang sembelih, dan dia orang pun fikirkan muslihat, apa alasan kita nak bagi pada ayah kami. Itu plan dia lah yang diceritakan oleh ahli kitab. So bila Nabi Yaqub ni dia tengok baju Nabi Yusuf ni koyak-koyak, dan dia berasa sedih lah, dia sedih sangat. Dan kemudian Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسِرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dan itu Allah ni dikhabarkan kisah Nabi Yusuf ni masa dia tengah berada dalam telaga. Nabi Yusuf pun termenung, ditinggalkan oleh abang-abang dia, tunggu pertolongan, sampailah ada datang satu rombongan pengembara. And sebahagian ahli kitab ni dia menyebut bahawa pengembara ni dia ada bawalah beberapa makanan, kacang, nenas, beberapa buah-buahan lain. Mereka ini tengah dalam perjalanan daripada Syam nak pergi ke Mesir. Kemudian
diorang nak ambil air masa nak ambil air perigi tu untuk nak buat minum ataupun keperluan lain, masa tu dia turunkan timba, angkat timba tu, tengok ada Nabi Yusuf tengah pegang dekat tali tu. So diorang pun macam terkejut. Oh ya busyra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah, kan. Dia kata oh this is good news, macam mana boleh ada seorang budak kat dalam ni. So dia pun kata tak apalah, kita sembunyikan dalam caravan kita, dalam rombongan kita ni. Kita buat macam kita nak jual Nabi Yusuf. Dan Allah kata Allahu alimun bima ya'malun, Allah tahu apa yang mereka kerjakan, iaitu Allah tahu atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, dan juga kegembiraan orang yang menemui Nabi Yusuf yang tadi itulah. Kemudian ada hikmah sebenarnya. Maksudnya benda ni semua ada hikmah. Macam mana Allah nak realisasikan mimpi Nabi Yusuf alaihi assalam. Itu akan menjadi asbab macam mana Nabi Yusuf akan boleh diseludup, dibawa ke bumi Mesir. So masa adik-beradik Nabi Yusuf ni dia sedar bahawa Nabi Yusuf dah diambil oleh orang-orang yang sedang musafir. So dia cuba nak follow lah, cari balik rombongan-rombongan tu. Dan dia pun adalah nego dekat rombongan tu, katanya ini adik kami, biarlah dia bersama dengan kami, ataupun kami belilah dia dengan harga yang murah. Ada macam-macam riwayat. So itu yang dia kata washarauhu bi thamanin bakhsin darahim, kami nak cuba beli balik dengan harga beberapa dirham. Itu adik-beradik masih lagi cuba nak beli balik Nabi Yusuf tu. Sampai ada riwayat menyebut harga dia nak jual dengan 40 dirham. Kemudian Allah kata وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ, dan orang-orang Mesir yang beli daripada dia pun, orang tu dia kata kat isteri dia, okey, bagi budak ni, Nabi Yusuf ni tempat yang baik. Orang yang beli Nabi Yusuf tu kemudian buat baik pada dia, kita jaga dia. عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا, moga-moga dia satu hari nanti dia akan bermanfaat kepada kita, ataupun kita boleh anggap dia sebagai anak angkat kita. So itu kasih sayang lah daripada keluarga baru Nabi Yusuf di Mesir, yang mana mereka itu telah membeli Nabi Yusuf. Allah nak berikan keluarga yang baik kepada Nabi Yusuf AS. Sebahagian ulama kata Nabi Yusuf dibeli oleh seorang penduduk Mesir yang masa tu menteri yang bertugas di bahagian perbendaharaan negeri Mesir. Ibnu Ishaq dia kata nama kepada Al-Aziz ni gelaran lah penguasa yang beli Nabi Yusuf ni. Ibnu Ishaq kata nama dia adalah Asfir bin Rauhib. Masa tu Mesir tengah dikuasai oleh seorang raja yang bernama Rayyan bin Walid, yang daripada suku Amlak, kan. Kemudian isteri kepada penguasa tersebut yang Allah kata dalam Quran Imra'atul Aziz tu, nama dia Ra'il binti Ra'il. Ada juga yang kata nama isteri kepada Aziz, penguasa tersebut, nama dia Zulaikha. Tapi ada yang kata Zulaikha ni adalah panggilan dia, gelaran dia. Some riwayat lain kata nama dia sebenarnya adalah Zulaikha. So terbaliklah, ada macam-macam riwayat. Ada yang kata nama dia sebenarnya adalah Fakka binti Yanus. Ini ada riwayat Tha'labi daripada Ibnu Hisham. Anyway, dalam Quran hanya disebut sebagai Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz, iaitu penguasa ataupun menteri tersebut. And kemudian dia pun maksudnya diberikan layanan yang baik lah oleh keluarga dia. Dan kemudian kalau kita nak tahu Allah Azza wa Jalla sebut lagi dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf di bumi Mesir. Allah telah takdirkan bahawa satu hari nanti Yusuf akan dapat satu kedudukan yang baik.
Allah tetapkan dia bersama dengan keluarga sang menteri, supaya insya-Allah dia akan mendapat kehidupan yang baik nanti. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan agar kami ajarkan kepada Nabi Yusuf itu untuk nak mentadbir mimpi, untuk nak faham mimpi-mimpi orang. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah itu yang berkuasa terhadap segala urusan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang tak tahu. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebut walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan masa Nabi Yusuf ni dah dewasa, kami jadikan dia hikmah dan orang yang berilmu. Maksudnya Nabi Yusuf ni membesar sebagai anak yang baik, bukan setakat tampan tetapi juga sangat-sangat berilmu, sangat-sangat bijaksana. So ini semua peristiwa-peristiwa yang masa proses pembesaran Nabi Yusuf sebelum menjadi dewasa, sebelum berusia 40 tahun. And dikatakan riwayat Allah biasanya lantik para nabi ni pada ketika usia 40 tahun. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebut lagi di dalam Al-Quran, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Itu apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang kisah wanita tu, isteri kepada menteri tersebut yang Nabi Yusuf tinggal di rumah dia. Bila Nabi Yusuf ni dah makin dewasa, makin handsome, dia pun macam tak dapat nak tahan, dia pun goda Nabi Yusuf. Sampai satu tahap dia pun lock Nabi Yusuf ni kan. Biasanya benda ni jadi pada lelaki buat perempuan. Tetapi yang ni si perempuan pergi lock lelaki tu. Itu kejadian aneh, betapa dahsyat Nabi Yusuf ni lah. Nabi Yusuf pun panik, dia kata aku berlindung kepada Allah kan. Sesungguhnya tuan telah memperlakukan aku dengan baik. So aku tak naklah ada apa-apa hal. And kemudian perempuan tu pun dia dah berniat lah nak buat benda yang tak elok dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf ni tak mau terlibat dalam perkara tersebut. So masa Nabi Yusuf nak larikan diri, dia pergi rentak baju Nabi Yusuf daripada belakang sampai koyak. Dan tiba-tiba Nabi Yusuf keluar, tengok suami ataupun keluarga angkat dia, ayah angkat dia tu ada dekat pintu. Dan sampai bila macam tu, si isteri dia pun panik lah. So dia try to tukar cerita. Dia kata apa ni, disalahkan Nabi Yusuf. Kononnya Nabi Yusuf nak cuba nak rogol dia. So Nabi Yusuf kata tak ada apa, dia yang goda aku.
Aku dah cuba tundukkan pandangan aku elakkan, aku tak mau. Kemudian diorang pun kata tak apa, kita check. Kalau baju tu koyak di depan, maksudnya memang Nabi Yusuf bersalah lah. So kalau kata baju tu koyak di belakang, maksudnya perempuan tu yang bersalah. Perempuan tu yang nak cuba goda Nabi Yusuf. So bila suami ataupun ayah angkat Nabi Yusuf ni, suami kepada yang dikatakan Zulaikha itu, melihat baju Nabi Yusuf koyak di belakang, dia pun kata ni tipu ni. Dia kata ni tipu ni. Dan dia pun katalah dekat isteri dia, kamu ni dah buat dosa, kamu dah buat salah. Dan Allah sebutkan bahawa isteri kepada menteri ni dia goda Nabi Yusuf, sebab Nabi Yusuf ni kan teramatlah cantik kan. Bayangkan godaan iman yang perlu dijaga oleh Nabi Yusuf. Sebab lelaki ni, whatever it is, dia paling lemah sekali dengan wanita. Dan dengan apa-apa lain dia boleh tahan, tetapi dengan wanita cantik memang susah lah untuk seorang lelaki tu nak tahan. Sebab tu Allah Azza wa Jal pun sebut dalam Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal, iaitu seorang lelaki yang mana sampai dia dah bersendian dengan wanita, yang wanita tu dah boleh ajak dia nak melakukan perbuatan yang terkutuk, tetapi lelaki tersebut dia kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu betapa hebatlah godaan tu. Dan Nabi Yusuf telah digoda dengan godaan tersebut dan dia dah berjaya. Dan itu apa yang berlaku lah kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan kepada isteri kepada penguasa tersebut. And bila isteri kepada menteri tersebut, dia rasa macam orang salahkan dia kan. Apa sal pula kamu nak sayang kepada, kamu boleh tergoda nak goda isteri anak angkat kamu ni sendiri. So kat situlah dia cuba untuk nak test. Dia nak test Nabi Yusuf alaihissalam. So dia orang kata kalau tak percaya pergi lah. Sebab bila orang dah buat cerita macam tu, dia kata tak apa, kalau macam tu kumpulkan wanita-wanita ni. Okay, ada orang tanya tadi, adakah betul nama Imra'atul Aziz tu nama dia Zulaikha? Kita tak kata yes, kita tak kata no, sebab itu hanya riwayat Israiliyat, riwayat daripada ahli kitab. Dan even tadi kita dah sebutkan ada nama-nama lain kan. Ada yang kata nama dia Fakka, ada yang kata nama dia Zulaikha, ada yang kata Zulaikha tu gelaran. Anyway, tak ada implikasi dalam perkara tersebut. So kita tak kata yes, kita tak kata no. Kita katakan wallahu alam, itu apa yang diriwayatkan oleh ahli kitab. Jadi anyway, isteri kepada menteri ni, dia kata bila dia dengar ramai orang perempuan duk kritik dia kata okay, let's go, okay, fine, kumpulkan semua. Ya, kumpulkan semua. And kita tak apalah, tengok, kau ingat aku ni sengaja ke nak tergoda dengan Yusuf tu. So dia pun kumpul, kemudian dia suruh Nabi Yusuf keluar jalan. Dan bila dia kata macam model pula kan, tiba-tiba nak kena bercatwalk depan orang perempuan kat situ. Biasa kalau terbaliknya zaman sekarang ni, perempuan yang duk berjalan, tengah tu lelaki yang duk keliling tu. So bila dia orang tengok Nabi Yusuf ni, dia punya tergoda ni, sampai Allah kata dalam Quran, Allah cerita, dia kata وقالت أخرج علي فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. Maksudnya isteri kepada menteri ni kata, korang pun dah tengok dah, bila dia nampak je Nabi Yusuf ni, dia orang bagi masa tu pisau, masa tu potong buah sekali. Dia orang potong buah, bila nampak Nabi Yusuf tu terlalu handsome tu, sampai terpotong, terhiris jari, tak sedar, disebabkan terlampau. Dia kata Masya Allah, handsome sungguh Nabi Yusuf. Perempuan boleh sampai
tertenganga macam tu. Kita pun tak tahu macam mana. Ini kebanyakan perempuan ni. Biasanya kecantikan ni subjektif kan. Ada orang kata lawa, ada orang kata tak lawa, ada orang kata biasa-biasa. Tapi ni perempuan-perempuan ni semua tercengang, terhiris tangan sendiri. So bila diorang pun kata, oh, this is not a human, this is an angel. Dia kata ini bukan manusia punya handsome ni, ini dah tahap macam malaikat. Perempuan-perempuan tu macam menjerit. Kalau zaman sekarang ni kan, kita tengok perempuan-perempuan ni, kalau tengok artis ke apa, menjerit, nangis, punya macam histeria kan. Mungkin macam itulah juga keadaan dia. Jadi bila dah macam tu, isteri kepada menteri ni kata, tengok, kau jangan salahkan aku. Macam mana kau salahkan aku pula? Aku pun tergoda macam tu kan. Aku pun tergoda. So bila aku tergoda, kau jangan salahkan aku sebab bukan salah aku. So kau pun dah tengok sendiri, dia memang handsome. Susah untuk orang perempuan untuk nak tahan bila tengok kehandsoman Nabi Yusuf AS. Dekat situ ada beberapa persoalan. Sama orang bertanya, dia kata, Ustaz, mana lagi handsome, Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So saya katakan, saya punya pandangan, Nabi Yusuf daripada sudut handsome, rupa paras, adalah Nabi Yusuf AS. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mempunyai rupa aura yang luar biasa. Aura, so kena bezakan. Sebab memang ada hadis-hadis yang menceritakan bahawa sahabat ni segan nak tengok Nabi. Dia punya haibah dia nampak macam bulan purnama bercahaya. So kita kata itu daripada segi aura wajah dia. Tapi kita tak pernah dengar wanita-wanita melihat Nabi SAW dengan pandangan syahwat. Macam mana yang dikisahkan dengan kisah Nabi Yusuf AS. So kita tak kata Nabi Muhammad SAW tu sebagai satu handsome yang handsome seksi punya muka macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, dia punya rupa paras dia punya wajah dia is definitely the most handsome man ever live. Kan, yang paling itu saya teringat lagi, yang minta maaf kepada wanita-wanita dalam ni. Tengok kan, kecantikan ni biasanya sinonim dengan perempuan. Laki lah yang biasanya yang tergila-gila dengan perempuan-perempuan yang cantik. Perempuan ni taklah semestinya kehandsoman lelaki tu jadi ukuran yang pertama. And walaupun perempuan mungkin dia tengok lelaki ni dengan sudut yang lain. Lelaki ni biasa dia tengok wanita ni dengan sudut pandangan yang cantik. Sebab tu lelaki ni dia mudah tergoda dengan wanita-wanita ni. Tetapi makhluk yang paling cantik kat dunia ni siapa? Laki ke perempuan? Laki juga. Laki juga yang paling indah sekali. Macam orang kata memasak. Ini saja juga gurau kan. Walaupun yang selalu memasak ni perempuan, tapi yang selalu top hebat chef utama dunia ni kebanyakannya lelaki kan. Tengok Ustaz Reza kita ni terror masak tu. Saya tak pernah, saya jarang masak, tapi Ustaz Reza kita terror masak. Terror juga lelaki kan. Okay, itu kalau kita nak bagi tahu tentang daripada sudut rupa. Nabi Yusuf AS is very very super duper. Kita tak tahu macam mana kita nak kata kehandsoman Nabi Yusuf. Dan second is tak sahih. Jangan anggap benda ni betul. Tak sahih yang mana orang kata kalau ibu yang mengandung nak anak dia handsome, dia baca surah Nabi Yusuf, surah Yusuf. Tak betul. Tak ada fadilat tersebut. Ada orang kata anak-anak lelaki bagi nampak macam comel, handsome sikit, baca surah Yusuf. Tak ada fadilat tu. Kalau nak baca surah Yusuf tu, bacalah. Kalau kata dia nak minta pada Allah nak supaya anak dia handsome, doalah pada Allah, ya Allah kurniakanlah rupa paras yang baik kepada anakku. Tetapi tidak sahih nak kata ada fadilat bahawa baca surah Yusuf ini boleh memberikan anak lelaki ataupun anak lelaki yang handsome. Baik, now kita tengok kepada beberapa soalan. Okay, banyaknya soalan tiba-tiba. Okay. Now sekejap. Okay, saya bacakan soalan sekejap. Okay, ada satu soalan bertanya,
Assalamualaikum Ustaz. Ada dua pihak. Okey, satu yang menyinggung dan satu lagi yang tersinggung. Yang menyinggung hendak berbaik dan bersedekah pada yang tersinggung. Tetapi bila diketahui asal sedekah tu dari yang menyinggung, maka yang tersinggung tak mau terima. Oleh itu, yang menyinggung menggunakan pihak ketiga untuk menyampaikan sedekah. Hanya apabila pihak yang ketiga mengatakan ianya sedekah dari dia, barulah pihak yang tersinggung boleh terima. Apakah status sedekah tersebut? Apakah pahalanya ke pihak menyinggung ataupun pihak ketiga? Sebab pihak menyinggung betul-betul nak sedekah sampai ke pihak yang tersinggung, tetapi pihak tersinggung tidak rela menerima jika ia pernah daripada pihak yang pernah menyinggungnya. Bunyi singgung, nyinggung, tersinggung tu banyak kan? Okey, saya faham. Okey. Pertama sekali is bila bertelingkah. Ada macam situasi ni. Ada yang mungkin menjadi asbab yang menyinggung. Mesti ada yang tersinggung. Berbalah. Kemudian pihak yang buat salah ni, mungkin yang menyinggung ni, dia nak minta maaf, dia nak berbaik-baik semula. Dan ini sebenarnya adalah perbuatan yang terpuji, yang Allah Azza wa Jal, yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Nabi SAW kata tidak halal bagi seorang Muslim itu untuk dia merajuk menjauhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Maksudnya benda-benda yang berbalah kerana urusan dunia ni jangan merajuk gaduh lebih daripada 3 hari. Bila masing-masing berjumpa tak mau nak rendahkan ego, bergaduh, ni berpaling sini, ni berpaling sana. Kemudian Nabi puji wa khairuhuma, dan sebaik-baik daripada dua pihak yang bertelingkah ini iaitu yang beralah dulu, yang memulakan dulu salam. So sebenarnya perbuatan orang yang menyinggung itu untuk nak berbaik dan untuk nak diberikan sedekah kepada orang yang disinggung sebelum ini, itu satu perbuatan yang terpuji. Dia beralah, dia cuba nak menghulurkan tanda minta maaf, dan dia memang ikhlas, dia nak bantu, dia nak sedekah, nak belanja dan sebagainya. Sepatutnya pihak yang tersinggung cuba untuk nak menerima atas dasar sesama Islam. Yang pertama sekali, kita tak mau merajuk lebih-lebih. Atas dasar agama, kita nak cuba untuk nak pulihkan keadaan. Jadi seharusnya kita terima. Yang kedua, Allah Azza wa Jal suruh kita makan ataupun ambil harta-harta yang baik. Ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah perintahkan kepada Rasul, Allah perintahkan kepada orang yang beriman supaya ambil makan harta-harta yang baik. Daripada situ ulama istinbat bahawa kalaulah ada benda yang sampai kepada kita itu benda-benda yang tayyib, yang baik, yang suci bersih, maka kita kena terima. Apatah lagi Nabi SAW, dia akan terima hadiah tu, walaupun hadiah tu benda yang kecil sekalipun, Nabi SAW akan terima hadiah. Nabi tak terima zakat, tetapi Nabi terima hadiah. Sahabat-sahabat banyak bagi hadiah pada Nabi SAW untuk nak menggembirakan Nabi SAW. So yang sepatutnya begitu. Kalau satu pihak nak berbaik, satu pihak lagi seharusnya memberikan ruang tersebut untuk silaturahim ataupun ukhuwah itu dapat bertaut kembali. Tetapi macam mana kalau dia tak mau juga? Tapi yang pihak yang menyinggung, yang nak bagi sedekah ni, dia nak juga tetap, dia nak cuba cari pahala, dia nak juga sampaikan. So dia gunakan pihak ketiga. Sebab kalau orang tu tahu ini hadiah daripada dia, sedekah daripada dia, dia tak nak terima. So dia bagi kepada pihak ketiga supaya sampaikan tanpa pengetahuan si fulan. Maka Allah akan mengganjari niat ikhlas daripada orang yang bersedekah itu, kan? Walaupun melalui jalan siapa pun.
Sebab tidak penting masa kita bersedekah ni untuk orang tu tahu siapa yang berikan sedekah. Tak penting untuk bila kita mana kita nak bersedekah, kita nak bagi tahu orang bahawa itu daripada kita. Kerana apa yang penting adalah pertama sekali niat kita untuk bersedekah, yang keduanya kita mengeluarkan sedekah itu untuk nak diberikan kepada orang. Sama ada orang tahu, orang tak tahu, Allah akan berikan ganjaran first kali atas niat kita, yang kedua atas tindakan kita yang telah mengeluarkan sedekah tersebut. Lalulah pihak ketiga, lalulah pihak keempat, Allah akan mengganjari niat kita yang ikhlas tersebut. Itu Allah Azza wa Jalla sebut dalam hadis Nabi SAW sebut, man tasaddaqa bi'adli tamrah, yang mana min tibi kasbihi, sesiapa yang bersedekah walaupun dengan sekecil nilai kurma itu daripada sumber hartanya yang baik, wa innallaha la yaqbalu illa tayyiban, dan sesungguhnya Allah tidak menerima melainkan apa yang baik sahaja. Maka kemudian Allah akan ganjari dia, akan kembangkan dia sampailah satu hari nanti bila dekat akhirat, kerana satu sedekah yang kecil itu Allah akan bagi tengok dia akan menemui sedekah dia tu punya ganjaran dah jadi sebesar gunung. Itu baru sebesar buah kurma. Bayangkan kalau sedekah dia tu lagi banyak. So Allah terima sedekah kita apa yang daripada niat yang baik, daripada harta yang baik, daripada sumber yang baik. Allah akan terima insya-Allah, sama ada orang tak tahu ataupun orang tak tahu. Barakallahu fiik. Kemudian ada yang tanya rintitan daripada soalan ni di IG, mana ustaz yang lebih afdal? Kurang 3 hari ataupun lebih? Waktu perang pernah dipulaukan lebih daripada 3 hari. Okey. Soalan yang baik. Maksimum bagi urusan dunia, kalau kita gaduh kerana benda-benda dunia. Contohnya tiba-tiba orang tu merajuk dengan kita sebab kita terlupa nak jemput dia datang kenduri. Ini urusan dunia. Kalau nak merajuk 3 hari je. Kecuali urusan agama. Urusan agama yang ada maslahat-maslahat tertentu daripada sudut agama. Misalnya kita nak suruh dia tinggalkan maksiat. Maka kita nak tekankan dia supaya tinggalkan maksiat. Maka kita merajuk sikit. Macam mana kisah tiga sahabat Nabi SAW, Malik yang Ka'b bin Malik, yang mana dia telah melarikan diri, dia tak ikut peperangan Rasulullah ketika perang Tabuk. Maka Rasulullah dan sahabat-sahabat dia boikot dengan arahan Allah, telah boikot dia selama 50 hari. Sampainya turun ayat yang menerima taubat Ka'b bin Malik yang betul-betul dia dah bertaubat. So maksudnya ada perkara yang kalau perlu untuk lebih daripada 3 hari yang membabitkan urusan agama sahaja. Itu pun kalau ada maslahat. Tetapi kalau tak ada maslahat, kalau kita boikot dia, kita menjauhi dia, itu membuatkan dia lebih melampau, dia akan membuatkan dia lebih jadi lebih teruk, jangan kita boikot dia. Dan saya nasihatkan di zaman ini kita kena usahakan pendekatan mendekati, bukan menjauhi. Sebab bila kita menjauhi, definitely orang tu akan lari daripada kita. Tetapi bila kita mendekati, insya-Allah orang tu akan lebih senang dengan kita, insya-Allah. So itu macam mana nak himpunkan antara itu. Kemudian ada yang bertanya tentang bilakah Nabi Yaqub ini dilantik sebagai nabi. Tidak disebutkan riwayat Nabi Yaqub dilantik menjadi nabi. Tetapi Ibnu Kathir dia ada sebut kebiasaannya para nabi dilantik pada ketika usia 40 tahun. Iaitu usia 40 tahun inilah disebut sebagai usia kematangan, kemuncak kematangan bagi seorang lelaki. Dalam Al-Quran pun sebut walamma balagha ashuddahu hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Bila mana seseorang itu telah mencapai usia dewasa dan telah mencecah usia 40 tahun. Sebab 40 tahun ni adalah usia yang mana manusia ini biasanya dah mencapai kestabilan hidup. Dia dah ada kematangan yang lebih baik. Dia daripada sudut pengurusan anger dia, daripada sudut emosi dia itu lebih baik. Pengalaman-pengalaman dia ada. Itu adalah usia kematangan akal yang terbaik bagi lelaki.
Tetapi dalam hadis riwayat Ahmad menceritakan bahawa usia penduduk syurga adalah 33 tahun. So kita boleh ambil hikmah di situ, syurga punya ahli adalah kemuncak bagi tahap kesihatan seseorang itu. Usia 30 tahun ni adalah kemuncak seseorang itu daripada sudut rupa parasnya ke, daripada sudut kesihatan dia kan. Even dalam sukan pun after 33 years ni biasanya potential athlete itu akan semakin merosot. Itu daripada sudut kesihatan. Tapi dari sudut kematangan lelaki lah, tapi bukanlah secara overall, tapi boleh kata benda tu sinonim. Okey. Okey, doktor, macam mana zaman Nabi dulu boleh tahu kalau wanita itu mandul? Adakah melalui wahyu ataupun ada cara lain? Okey, baik. Saya tak berapa expert dalam bab perubatan ni. Tetapi mungkin maksudnya bila dia kata mandul ni, bila dah berkahwin tu lamalah tak dikurniakan anak. Tapi macam biasa, dalam kepercayaan masyarakat ni, bila kata dalam perkahwinan tu tidak menghasilkan anak, biasanya orang akan kata si isteri yang mandul kan. Tetapi boleh jadi mandul itu pada suami juga. Tetapi benda ni dah jadi satu kepercayaan yang lebih sinonim bahawa isteri yang kebiasaannya mandul. Okey, kalau nak tanya kaedah is sebenarnya something yang amazing. Zaman dulu dia ada kaedah-kaedah untuk nak mengenal pasti sesuatu yang kita zaman ni pun tak tahu macam mana benda tu dilakukan. Misal kata pada zaman Nabi, dia orang kadang-kadang berselisih. Zaman jahiliah dulu kan kadang berzina itu ini, tak tahu anak juga. Jadi macam mana dia orang nak, some orang diklaim ni anak dia, ni pula kata ni anak aku, ni anak aku. So nak tahu si anak ni anak kepada si fulan ni ataupun anak kepada si fulan ni. Maka zaman dulu dia ada satu kaedah. Dia tengok tapak kaki. Dia suruh pijak dekat pasir, berjalan dekat pasir. Lelaki yang claim sebagai ayah dia, katakan ada 2 orang claim sebagai ayah dia pun berjalan juga. Dan dia akan tengok tapak kaki tu. Dan dia tahu ini tapak kaki ni belong kepada si dia ni ataupun si dia ni. Itu satu khiyafah. Tak salah nama dia. Dipanggil sebagai khiyafah. So dia daripada situ dia boleh tahu. Dan itu sendiri pernah digunakan oleh Nabi SAW ketika mana ada perselisihan antara kalangan sahabat yang mengaku ni anak ni kata ni anak ni. Nabi pernah gunakan qiyafah tu. Dan amazingly, saya sendiri masa belajar dekat Madinah dulu, tiba-tiba ada seorang Arab tu panggil saya lah. Dia tengok muka saya dan dia kata, tak pasal-pasal dia tanya, padahal dia bukannya kenal saya pun. Dia tak tahu pun latar background saya pun. Tapi dia kata, kamu ni macam, kamu ni ada, tak tahulah, atuk moyang kamu ni ada orang Arab ke? Dia kata, saya pun macam pelik. Macam mana dia tahu? Cuba sebab kalau sahabat-sahabat semua, tuan-tuan pun semua tengok muka saya ni, ada muka Arab tak? Langsung tak ada kan? Tak ada orang akan estimate bahawa saya ni daripada keturunan Arab. Tapi actually yes, moyang saya adalah Arab Yaman. Ayah saya bagi tahu. Kalau tengok rupa atuk saya sendiri pun, atuk saya ni dia dah mix Jawa lah. Tapi kalau tengok rupa dia tu macam orang Yaman. Hidung mancung, lepas tu rambut dia pusing. Memang macam orang Yaman. Kalau dipakai macam tu nampak memang sebiji orang Yaman. Ayah saya dah nampak dah mix lah sikit. Tapi dia macam, saya pun terkejut, macam mana dia boleh tahu? Padahal muka saya ni langsung tak ada. Kalau orang nak kata ada keturunan Jepun ke Korea ke China ke, mungkin lah. Tetapi muka Arab ni memang tak ada iras langsung kan. Tapi sama orang dia boleh tahu. Dia ada that kind of zaman dulu punya benda tu lah. Okay. Alright, kemudian ada orang tanya, Ustaz, nak tanya Fir'aun adakah zaman Nabi Yusuf? Kalau ada, kenapa Yusuf tak ditangkap oleh Fir'aun ataupun Fir'aun zaman tu beriman kepada Allah? Alright. Fir'aun ni adalah gelaran kepada pemerintah di Mesir. Macam mana kalau dipanggil Kaisar di Rom, ataupun dipanggil sebagai Sultan ataupun Khalifah untuk empayar Islam.
Kalau di negara kita ni macam yang di-Pertuan Agong. Tetapi dia tidak bermaksud Firaun tu ada satu je. So dia silih berganti. Nama pemerintah dia macam yang di-Pertuan Agong. Yang Pertuan Agong bertukar-tukar. Begitu juga dengan Firaun. Firaun ni hanya gelaran. So ada macam-macam. Yang pada zaman Nabi Musa tu Ramses. Yang mana jarak antara Nabi Yusuf sampai kepada zaman Nabi Musa alaihi salam dikatakan antara 400 hingga 600 tahun jarak dia. So banyaklah sebenarnya pemerintah Mesir yang telah berubah tangan. Dan itu akan berbeza karakter dia. Pada zaman Nabi Musa, dia punya Firaun dia tu over sikit. Sebab dia mimpi actually ada orang cuba nak tarik dia punya throne dia. Sebab tu diperintahkan untuk nak bunuh semua anak-anak lelaki Bani Israel. Dia sebenarnya bukan nak perangi Islam ataupun ajaran tu sangat, tetapi kerana dia nak pertahankan takhta dia. Dia nak cuba mengatakan bahawa dialah yang paling berkuasa. So itu kita kata hasil daripada keangkuhan. Kalau kita ada sifat keangkuhan, kita akan bersikap untuk nak menolak kebenaran. Ustaz, apakah cara yang terbaik untuk nak memupuk kasih sayang antara adik-beradik? Masya Allah. Ini mesti soalan daripada seorang ibu, yang mana ibu ni keinginan dia nak tengok anak-anak dia semua berbaik-baik. Keinginan dia nak tengok si abang jaga adik, si adik pun jaga abang, kakak semua. Maksudnya anak-anak dia semua berbaik. Jadi kita tak boleh nak letakkan pengharapan yang tinggi, tetapi kita boleh usahakan daripada kecil. Didik mereka dengan kasih sayang. Jangan didik mereka dengan sepak penerajang ataupun dengan maki hamun yang membuatkan mereka ini akan tiru sikap ibu dan ayah. Jadi kasar, jadi suka bergaduh, jadi suka sepak terajang, dan mereka tidak value keluarga mereka. Tetapi ajar mereka dengan kasih sayang, yang mana kasih sayang yang kita nak sampai kepada anak ni, biar dia ni menjadi seorang yang penyayang, yang lovely. Yang kedua, terapkan dengan ilmu agama. Percayalah, dalam banyak keadaan, ilmu kita yang akan membina ketakwaan dan keimanan kita. Dan daripada itulah yang sometimes kita boleh cuba untuk nak memikirkan apa yang terbaik daripada sudut agama. Apa yang agama kita mahu mengajar kita tentang pahala itu, pahala ini yang membuatkan kita cuba nak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dengan berbuat baik kepada adik-beradik kita. Ajar kepada mereka hadis-hadis Nabi SAW. Didik mereka untuk nak bekerjasama. Jangan didik mereka dengan materialistik. Treat anak-anak itu dengan adil. Anak-anak dia akan jadi hasad dengki bila dia merasakan bahawa ayah atau ibu dia pilih kasih. Macam mana yang berlaku pada adik-beradik kepada Nabi Yusuf. Bila dia rasa bahawa mak ayah dia macam sayang ni lebih, dia akan mula rasa macam tu. Sedangkan mungkin mak ayah dia tak pun macam tu. Nabi Yaqub mungkin dia tak ada pun pilih kasih macam tu. Cuma mungkin Nabi Yusuf ni adik. Ibu dia telah meninggal ketika melahirkan Bunyamin. So Nabi Yaqub ni dia manja sikit dengan Nabi Yusuf, dengan Rahil, dengan Bunyamin, sebab ibu dia Rahil dah meninggal. Nak berikan kasih sayang, nak gantikan kasih sayang ibu dia. Bukan sebab dia pilih kasih disayang Nabi Yusuf lebih daripada anak-anak yang lain. Saya sendiri pun masa kecil kan selalu duk rasa macam kenapa mak sayang adik lebih, kenapa ayah sayang adik lebih. Kan, kenapa saya kena pergi hantar asrama, adik-adik tak kena pergi hantar asrama? Kenapa dia orang boleh makan sedap-sedap, saya susah nak makan sedap sebab jauh? Sedih, menangis dulu masa duduk asrama. Duk salahkan macam tu lah, duk blame. Kenapa? Sebab apa? Mak ayah aku tak sayang aku ke dia hantar aku, dia buang aku jauh-jauh ni kan? Aku duk kena makan ikan goreng hari-hari, duk kena makan kicap hari-hari. Sampai sekarang saya dah tak makan ikan goreng. Sebab dah serik sangat dulu hari-hari duk makan ikan kering. Bubur kacang, roti kaya. Yang itu yang hari-hari dulu saya makan. Tak lalu nak makan. Adik saya gemuk-gemuk duduk kat rumah. Rasa macam tu. Tapi sebenarnya tak. Mak ayah kita tak ada pilih kasih macam tu.
tak seperti apa yang anak-anak sangkakan. Tapi anak-anak sering salah faham mak ayah dia. So sebab tu yang pertama sekali kena berlaku baik. Dalam hadis Nabi SAW, Nu'man bin Bashir, dia pernah cakap dekat Rasulullah bahawa dia nak bagi harta ni pada anak dia yang tertentu, yang lain tak dapat. Nabi SAW bagi tahu, ittaqillah, kata bertakwa pada Allah, berlaku adil. Adakah kamu nak anak-anak kamu nanti bila dah besar buat kamu begitu? Maksudnya tak sayang kamu, tak berlaku adil pada kamu, nescaya kamu tak mau. So berlaku adil dengan anak-anak. So dengan itu insya-Allah barulah kasih sayang tu akan ada. Yang kemudian ni adalah elakkan anak-anak ni jadi materialistik. Anak-anak ni kalau dia ada mata yang materialistik, kita pula ibu bapa dia kaya. Kalau ibu bapa dia tak kaya tu lain cerita. Ni ibu bapa dia kaya. Bila ada peluang, bila mak ayah dia meninggal, tinggalkan harta free untuk mereka dapat, percayalah, masa tu mereka akan kelabu mata. Sebelum tu mungkin tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa, tiba-tiba durian runtuh. Masa tu daripada sedih kematian mak ayah dia, terus jadi happy. Wah, aku dah dapat berapa juta ni, aku boleh dapat kereta Porsche ni, aku boleh dapat kereta ni, dah macam-macam lah. Aku nak, kenapa ni lebih? Sometimes beza sikit pun kita boleh tengok manusia akan berkira kerana pergaduhan harta pusaka. So jangan didik anak-anak ni dengan budaya materialistik yang akan membuatkan nanti kita akan menyesal, ataupun anak-anak kita akan menyesal. Okay, so cuba sedaya upaya didik mereka dengan agama. Kasih sayang tu penting. Agama dan kasih sayang is very important untuk nak ni. Dan kemudian at the same time adalah kita always lah usahakan untuk nak buat aktiviti bersama keluarga, adik-beradik ni, supaya diorang ni appreciate antara satu sama lain. Sebab sekarang ni dah tak ada dah istilah orang kata kalau kau susah adik-beradik engkau yang tolong. Sekarang ni tak macam tu dah. Kita tengok susah tu kadang-kadang disebabkan adik-beradik lagi ada lah. Hidupkan balik kekeluargaan yang dibeli oleh Islam ni lah. Okey, ada beberapa soalan lagi yang saya rasa mungkin kita jawab pada siri yang akan datang. Kumpulkan soalan-soalan ini dan minta tanya balik pada siri yang akan datang, sebab sebahagian daripada jawapan ni agak panjang sikit untuk nak dijawab kali ni. Jadi insya-Allah saya ingat sekadar itu sahaja dulu perkongsian pada hari ini, dan kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Safe. Sini. Tak nampak sini. Ya dah. Okay, bye bye semua. Mana Kutus sini? Belah sini. Kutus datang sini. Okay. Ya. Ini khatab saya. Ini Kutus Mughlatah. Bye bye semua. Bye bye. Bagus, okay. Ya. Dah. Apa buat lagi? Nanti kita buat lagi esok. Apa? Itu ni?